Status harian normal baru COVID-19, 6 kes dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 1 kes dalam kategori 5. Sementara itu 1,003 kes sembuh hari ini dan 1 kes kematian dilaporkan. Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 75.7% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73.3%, manakala 2.9% bagi 4 dos vaksin. Di negara Brunei Darussalam, penyakit kardiovaskular terus menjadi penyebab kematian kedua tertinggi selepas penyakit kanser dan menyumbang hampir 32% kematian pada tahun 2019. Salah satu faktor risiko utama penyakit kardiovaskular di negara ini selain hipertensi, diabetes mellitus, obesiti dan merokok ialah hyperlipidemia. Berucap pada Majlis Perasmian Buku Garis Panduan Hyperlipidemia Kebangsaan 2022, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menekankan pentingnya pengesanan awal dan merawat pesakit yang berisiko. Buku Garis Panduan tersebut merupakan kolaborasi antara Kementerian Kesihatan dan Persatuan Jantung Negara Brunei Darussalam. Majlis Perasmian berlangsung di salah sebuah hotel di Ibu Negara. This guideline encourages healthcare professionals to regularly screen patients for hyperlipidemia and to make use of verified international risk factors calculators to aid in their eventual treatment strategy. The guideline also emphasizes the importance of maintaining a healthy lifestyle and diet as part of the treatment of hyperlipidemia. Majlis diteruskan dengan penyerahan buku garis panduan tersebut kepada perwakilan daripada hospital dan institusi penjagaan kesihatan di negara ini. Garis panduan itu menyediakan kaedah untuk para doktor, jururawat, pengamal kesihatan bersekutu bagi mendiagnosis pesakit apabila pesakit mempunyai kadar kolesterol yang tinggi yang memerlukan pemeriksaan serta rawatan yang disyorkan bagi mengurangkan risiko serangan jantung dan strok. Prin Plus Negara Berhad hari ini menyambut ulang tahun kedua penubuhannya dengan majlis solat hajat dan doa selamat. Majlis diadakan di surau kampus Prin Plus Negara Berhad di lapangan terbang lama Berakas. Hadir yang berhormat Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku pengerusi lembaga pengarah. Sejak ditubuhkan pada Julai 2020, Prin Plus telah berkembang dan banyak usaha dilakukan dalam penambahbaikan dan kecekapan berterusan dalam menyediakan pelanggannya dengan perkhidmatan dan kualiti yang lebih baik. Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI mengukur perubahan barang ekspor dan import antara negara Brunei Darussalam dan rakan perdagangan di seluruh dunia. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul selepas ini. Indeks Perdagangan Barang Antarabangsa IMTI bagi tahun 2021 menunjukkan peningkatan ekspor sebanyak 62.8% dan kenaikan import sebanyak 57%. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES dalam siaran medianya memaklumkan IMTI mengukur perubahan tahap nilai unit dan volume barang ekspor dan import antara negara Brunei Darussalam dan rakan perdagangan di seluruh dunia. Sementara itu, terma perdagangan bagi ukuran kuasa beli, ekspor dan import negara Brunei Darussalam pula mencatat peningkatan 43.9% pada tahun 2021. Nilai unit barang ekspor adalah lebih tinggi berbanding barang import. Penyumbang utama pertumbuhan positif tersebut adalah daripada bahan kimia sebanyak 37.3%.
Pada tahun 2021, peningkatan ekspor adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 50.1% yang disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan api galian, bahan kimia dan makanan disebabkan kenaikan harga di pasaran dunia. Indeks volume ekspor pula menurun sebanyak 10.9% pada tahun 2021 berbanding 2020 dengan penurunan jumlah kuantiti barang yang diekspor ke luar negara. Jumlah import pada tahun 2021 pula meningkat 57% disebabkan oleh peningkatan indeks nilai unit import sebanyak 4.3%. Kenaikan indeks nilai unit import disebabkan oleh indeks bahan api galian, minyak dan lemak binatang dan sayur-sayuran dan indeks pelbagai barang keluaran kilang. Peningkatan indeks nilai menunjukkan kenaikan harga dari pasaran luar. Indeks volume import pula menurun sebanyak 12.5% pada tahun 2021 berbanding 2020. Laporan penuh IMTI 2021 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPS yang tertera. Bagi memastikan kesejahteraan para bakal haji negara Brunei Darussalam sentiasa terjamin, para pegawai Jabatan Urusan Jemaah Haji negara Brunei Darussalam pentadbiran kemarin membuat lawatan ke Hotel Aska Al Safa, tempat penginapan jemaah yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel and Tours di Mekah Al-Mukarramah. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Hisham bin Awang Haji Maidin, penolong Ketua Pejabat Urusan Haji negara Brunei Darussalam di Makkah Al-Mukarramah. Dalam temubual bersama beberapa bakal haji, masing-masing mengatakan telah menerima layan terbaik dan selesa sejak keberadaan mereka di Kota Suci Mekah. Alhamdulillah, kesihatan baik-baik sahaja. Keadaan tempat tinggal kami dikira lebih bersyukurlah kerana berada dekat dengan Masjidil Haram dan mengenai dengan makanannya alhamdulillah menempati selera. Alhamdulillah, tempat kami tinggal di sini pun selesalah dan hampir dengan Masjidil Haram lah. Kami ingin menambahlah kiranya beribadat, berdoa juga, beramal di sinilah. Petanda bagi seseorang yang mendapat haji yang mabrur ialah apabila terdapat perubahan pada dirinya dari segi amalannya. Perkara tersebut antara intipati tazkirah bertajuk Falsafah dan Hikmah Pekerjaan Ibadah Haji. Tazkirah bagi bakal haji yang mengikuti pakej Straits Central Agency itu diadakan kemarin. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Badaruddin bin Haji Basar, Guru Agama Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran. Tazkirah juga menyentuh mengenai perlunya setiap jemaah membetulkan niat masing-masing selain merebut peluang untuk membuat amal kebajikan serta menambah pahala ketika berada di Tanah Haram. Tazkirah berlangsung di Hotel Ilaf Kinda. Kami sendiri pernah kita tinggalkan anak-anak. Malam Munajat ke-42 khas bagi wanita diadakan secara maya semalam. Majlis disertai oleh warga kerja dari Jabatan Perdana Menteri Kementerian Kewangan dan Ekonomi, Kementerian Hal Agama, Jabatan Mufti Kerajaan serta kumpulan Muslimah Masjid. Antara yang menyertai Pengenaja Zeti Zufina binti Pengenaja Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Pengisian acara termasuk bacaan Saidul Istighfar, bacaan Surah Yasin dan tazkirah bertajuk Rezeki Sebenar. Pangkat dan kedudukan, maka Allah sudah mengurniakan kita ni tingginya pangkat. Persatuan Gerakan Ibu Tunggal PGIT mengadakan mesyuarat agung buat kali pertama pagi tahun 2022 pagi tadi. Mesyuarat agung berkenaan diadakan bagi melantik majlis tertinggi yang baharu. Hadir Daeng Hajah Nur Rahmat binti Sidin, Pesuruhjaya Ibu Pejabat Pengakap Perempuan. Persatuan tersebut ditubuhkan pada 8 Disember tahun lalu dan setakat ini mempunyai lebih 100 orang ahli dari seluruh negara.
Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Batu Marang menganjurkan majlis pelancaran bacaan ayat suci Al-Quran kali ketiga petang tadi. Ia diadakan bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76. Majlis disertai 102 orang pembaca yang terdiri daripada jawatan kuasa takmir Ahli Muslimah Al-Maqwa, para belia Al-Maqwa dan belia Wanis Al-Maqwa, para jemaah dan penduduk Kampung Batu Marang dan sekitarnya. Majlis antara lain bertujuan mengeratkan silaturahim antara penduduk di samping mendekatkan diri dengan Al-Quran. Pendigitalan ekonomi dan kewangan Islam kontemporari serta artikel ilmiah dalam bidang ekonomi, perbankan, kewangan, pengurusan dan keusahawanan antara yang diketengahkan dalam buku Digitalizing Islamic Economics and Finance dan buku Islamic Economics International Referred Journal. Buku terbitan Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, Universiti Islam Sultan Sharif Ali Nisa itu diterbitkan dalam bahasa Melayu, Inggeris dan bahasa Arab. Buku pertama adalah buku mengenai Digitalizing Islamic Economics dan buku ini mempunyai 7 penulis dan apa yang kita dapat rumuskan di sini, penulisan buku-buku ini adalah merupakan satu elemen yang sangat penting di mana mereka para penulis telah pun memberi satu fresh look, satu perbincangan yang sangat menarik dan juga baru. Orang ramai yang berminat untuk mendapatkan buku-buku tersebut bolehlah membeli di Unisa Press semasa waktu pejabat. Kejohanan Piala Futsal Brunei 2022 membuka tirainya semalam dengan 2 perlawanan yang menyaksikan MS ABDB menang bergaya sambil Shah United turut lakar kemenangan. Kejohanan berlangsung di Dewan Serbaguna Bolkiah, Garrison. Perasmian kejohanan disempurnakan oleh Pengiran Haji Matusin bin Pengiran Haji Matasan, Presiden Persatuan Bola Sepak Brunei Darussalam FABD. Perlawanan pembuka tirai kejohanan menyaksikan MS ABDB menewaskan Creative Hall dengan jaringan 13-1. Sementara dalam perlawanan kedua, Shah United menang 4-3 menewaskan GGFT. Manakala dalam perlawanan pagi tadi menyaksikan BIBD SRC menewaskan DDFT dengan jaringan 2-1. Dalam saingan antara Kasuka dan AR Rauda dan RSFT, Kasuka dan AR Rauda menang bergaya setelah mengalahkan RSFT 16-1. Kejohanan bola keranjang Piala UC 1000. 2 perlawanan berlangsung semalam yang menyaksikan pasukan Persatuan Fuzhou Shi dan Yes Nation masing-masing meraih kemenangan ke atas pasukan lawan. Kejohanan berlangsung di gelanggang BBA Batu Bersurat Gadong. Dalam perlawanan pertama, pasukan Fuzhou Shi Association memenangi perlawanan dengan kiraan 88 berbalas 61 menentang pasukan Propel. Sementara pasukan Yes Nation melakar kemenangan ke atas pasukan D Barkats dengan kiraan 98 berbalas 67.